Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan tentang tugasan 2 iaitu menilai sejarah perkembangan tulisan Bahasa Melayu Pramerdeka dan Pasca Merdeka serta cabaran dan masa depan Bahasa Melayu. Pertama sekali kita akan melihat tentang pengenalan iaitu Bahasa Melayu telah berkembang secara meluas sehingga ke peringkat antarabangsa. Perkembangannya datang dari aspek kebahasaan dan tulisan yang digunakan. Pelbagai cabaran dan rintangan yang dihadapi dalam memperkembangkan Bahasa Melayu sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Namun, Bahasa Melayu masih lagi dapat berkembang dan ianya dapat digunakan sehingga hari ini dalam pelbagai sektor, antaranya ialah pendidikan, pentadbiran dan ketika berkomunikasi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sistem tulisan iaitu sistem tulisan Pallawa. Tulisan Pallawa berasal dari India dan telah dibawa oleh orang Hindu semasa di kawasan Melayu seperti Palembang dan Srivijaya. Tulisan ini menerima pengaruh bahasa Sanskrit kerana menjadi bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa ini hanya digunakan oleh golongan istana sahaja kerana tiada kemudahan asas untuk mengajar orang untuk membaca dan menulis. Terakhir, tulisan Pallawa ini ditemui awal pada tiang batu persembahan iaitu Yupa di daerah Muara Kaman. Seterusnya kita akan melihat tentang sistem tulisan Kawi. Sistem tulisan Kawi merupakan sistem tulisan selepas tulisan Pallawa yang dikatakan turunan daripada sistem Pali. Sistem tulisan Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit yang membawa maksud penyair. Tulisan Kawi ini dikatakan telah berasal dari huruf Venki iaitu Wengi, iaitu huruf yang dibawa dari Coromandel oleh orang-orang India. Terakhir sekali, tulisan Kawi ini amat penting pada masa itu kerana digunakan untuk menulis dalam bahasa Kawi. Seterusnya, kita akan melihat tentang sistem tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi telah berasal daripada tulisan Arab, iaitu huruf-huruf Arab telah diserap menjadi huruf-huruf Jawi. Terdapat fonem-fonem dalam bahasa Melayu yang tidak ada lambangnya dalam huruf Arab. Contoh huruf Jawi seperti Ta, Qaf dan Shin. Pada awal abad ke-17, terdapat satu penemuan bukti surat kiriman dari Sultan Iskandar Muda Aceh yang telah menyebabkan kewujudan tulisan Jawi. Dan seterusnya, kita akan melihat tentang sistem ejaan Zapa. Sistem ejaan Zapa merupakan sistem ejaan rumi bahasa Melayu pada tahun 1993 yang telah disiarkan di dalam Daftar Ejaan Melayu rasmi pada tahun 1949. Sistem ejaan Zapa telah diperkenalkan untuk memantapkan lagi sistem ejaan bahasa Melayu. Sistem ejaan ini juga telah dihasilkan di Maktab Perguruan Sultan Idris dan juga merupakan sistem ejaan rumi yang terkenal sebelum kewujudan sistem ejaan baharu. Seterusnya, kita akan melihat tentang sistem ejaan rumi Kongres. Sistem ejaan rumi Kongres telah diwujudkan berasaskan persetujuan yang telah dicapai dalam Kongres Bahasa dan Persulatan Melayu 3 pada 16 hingga 21 September 1956. Kongres Bahasa dan Persulatan Melayu itu telah membincangkan tentang perkembangan Bahasa Melayu. Jawatan Kuasa Ejaan dan Bunyi Bahasa Melayu telah membuat 16 ketetapan tentang ejaan Bahasa Melayu dan 2 ketetapan tentang bunyi bahasa. Yang terakhir sekali tentang pedoman ejaan rumi Bahasa Melayu. Itu abjad yang telah digunakan seperti huruf vokal iaitu A, E, I, O dan U. Dan juga terdapat 2 versi huruf E iaitu E pepek dan E teling. Huruf konsonan dalam ejaan rumi Bahasa Melayu seperti huruf-huruf selain dari A, E, I, O dan U. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan sejarah perkembangan Bahasa Melayu. Terdapat beberapa isi kandungan yang saya akan terangkan, antaranya ialah pengenalan Bahasa Melayu moden, peranan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, peranan pejabat karang mengarang,
Peranan Asas 50, Laporan Bernas, Laporan Fernwo, Ordinan Pelajaran, Pernyataan Razak, Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan, Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, serta Kerjasama Serantau dan Pengantarabangsaan. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Hamizan bin Muhammad Badrul Hisham akan menerangkan berkenaan dengan tajuk Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Subtopik yang pertama, saya akan berkenaan dengan pengenalan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu telah berlaku evolusi dari pelbagai aspek termasuklah kebahasaan. Perubahan yang berlaku membawa kepada kualiti bahasa yang lebih baik dari segi tata bahasa, ejaan dan laras bahasa. Perubahan ini tercetus pada zaman Abdullah Munshi. Peralihan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden terus berkembang pesat di seluruh tanah Melayu selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan peranan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa merupakan satu pertubuhan yang telah dijalankan pada tahun 1888 di Johor Bahru. Pertubuhan ini digelar sebagai PBMPB atau Pakatan. Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim telah menukar nama pertubuhan tersebut kepada Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor dan digelar sebagai Diraja. Hal ini demikian kerana berlakunya masalah kewangan kerana kurangnya sambutan oleh penduduk setempat. Namun selepas pertukaran nama, tujuan dan juga peranan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa ini lebih jelas. Antaranya ialah memelihara bahasa Melayu, menyediakan daftar kata, memelihara ejaan Jawi dan mencipta perkataan baru. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan peranan Pejabat Karang Mengarang. Pejabat Karang Mengarang merupakan satu inspirasi yang tercetus oleh Oti Dusek iaitu pengasas dan sekaligus penasihat bagi Pejabat Karang Mengarang selepas lawatan beliau ke Balai Pustaka di Indonesia. Hasrat beliau untuk membina sebuah balai pustaka yang sama tetapi di Tanah Melayu. Dan hasrat beliau telah tercapai dan ianya juga telah dibina oleh beliau sendiri di Maktab Perguruan Sultan Idris yang diketuai oleh Ketua Pengarang dan Penterjemah iaitu Zakbar pada tahun 1942. Tujuan utama Pejabat Karang Mengarang ini ditubuhkan ialah untuk mengatasi masalah kurangnya bahan bacaan di sekolah-sekolah Melayu. Baiklah, kita teruskan lagi dengan peranan Asas 50. Asas 50 merupakan satu akronim bagi perkataan Angkatan Sastrawan 50 yang merupakan sebuah agensi yang ditubuhkan sebelum zaman kemerdekaan lagi iaitu pada 6 Ogos 1950. Asas 50 ini telah ditubuhkan oleh beberapa orang antaranya ialah Tongkat Warren and A. Samad Ismail. Asas 50 ini merupakan satu bentuk suara mereka dalam mencapai kemerdekaan daripada penjajah Inggeris. Dan ayat ini dipetik oleh Kamal Abdullah 1990. Asas 50 juga merupakan satu penubuhan yang amat penting buat negara kita suatu ketika dahulu ketika ingin mencapai kemerdekaan. Antara tujuan dan peranan Asas 50 ialah mengembangkan bahasa dan kesusasteraan Melayu, memajukan pendidikan orang Melayu dan perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan Laporan Bernas tahun 1951. Laporan Bernas merupakan salah satu akta yang berkuat kuasa dalam memperkasakan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Tanah Melayu. Laporan ini telah dipengerusikan oleh L.J. Bernas pada tahun 1951. Antara isi kandungan yang terkandung dalam Laporan Bernas yang ditubuhkan ialah mencadang untuk menghapuskan sekolah vernakular, menggantikan pelajaran Jawi kepada subjek pengajaran agama dan memberi pendidikan secara percuma selama 6 tahun. Baiklah, antara kesan-kesan daripada Laporan Bernas tahun 1951 ialah kaum Melayu menganggap bahawa laporan yang ditubuhkan lebih mementingkan kepada bahasa Inggeris, manakala kaum Cina
tidak menyetujui laporan ini kerana ianya akan menjejaskan bahasa dan budaya Cina. Dan kaum India menentang laporan ini serta menyeru kepada kerajaan untuk melihat semula kedudukan sekolah Tamil. Baiklah, menelusuri pula kita ke laporan yang kedua iaitu laporan Fen Wu tahun 1951. Laporan Fen Wu tercipta selepas berlakunya kontroversi penubuhan laporan Bernays. Laporan Fen Wu dipimpin oleh beberapa pakar seperti Dr. W. P. Fan dan Dr. Wu Teh Yao. Kesan daripada laporan Bernays yang dianggap tidak seimbang menyebabkan isi kandungan yang terdapat dalam laporan Fen Wu ini ianya menengahkan isu yang berkaitan dengan orang Cina. Antaranya ialah persekolahan majmuk dikekalkan, yang mana persekolahan majmuk dikekalkan ialah menyokong laporan Bernays. Yang kedua, memberi pengiktirafan terhadap bahasa Cina. Yang ketiga, berharap supaya jenis sekolah vocational dapat diperkasakan dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu. Yang keempat, berazam supaya buku-buku teks disediakan dan mempunyai kriteria dalam menciptai negara. Dan yang kelima, menekankan supaya pentadbiran sekolah bebas daripada segala campur tangan masyarakat dan pengaruh politik. Baiklah, kita teruskan lagi dengan penerangan berkenaan dengan Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952 merupakan satu ordinan yang telah digubal oleh Kerajaan British dan bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian selepas kedua-dua laporan menunjukkan kesan yang kurang baik terhadap bahasa dan bangsa Cina. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam Ordinan Pelajaran 1952 ialah menjadikan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa ketiga, kemudiannya menjadikan bahasa Inggeris sebagai subjek yang wajib di sekolah Melayu dan bahasa Melayu menjadi subjek yang wajib di sekolah Inggeris. Namun malangnya sekali lagi ordinan pelajaran ini tidak dapat dijalankan dengan baik kerana berlaku beberapa masalah seperti masalah kewangan, kurangnya guru terlatih serta bantahan dari kaum Cina dan India. Namun, Jawatan Kuasa Khas telah mengambil cakna terhadap masalah yang dihadapi dan telah memberi cadangan yang baharu dalam pelaksanaan Ordinan Pelajaran 1952. Antaranya ialah penggunaan dua bahasa di sekolah Melayu iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, penggunaan tiga bahasa di sekolah India dan Cina iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Cina serta bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan India. Kemudian, menyerap masuk subjek agama pada waktu persekolahan dan memperkembangkan sekolah vocational. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan menerangkan berkenaan dengan Penyata Razak 1956. Penyata Razak merupakan satu usaha dalam membentuk sistem pendidikan kebangsaan dan usaha dalam menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama. Penyata ini merupakan salah satu manifesto oleh Parti Perikatan selepas memenangi pilihan raya pada tahun 1955. Terdapat dua elemen yang dijanjikan iaitu sistem persekolahan yang seragam bagi semua masyarakat dan penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. Terdapat 17 cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956, antaranya ialah semua sekolah mempunyai sukatan pembelajaran yang sama. Kemudian, terdapat dua subjek yang diwajibkan iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta tenaga pengajar di setiap sekolah perlulah orang yang berkelayakan sahaja. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan menerangkan berkenaan dengan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Akta Pendidikan 1996 merupakan satu akta yang merujuk kepada Penyata Razak 1956 yang digubal oleh Menteri Pendidikan pada masa itu iaitu Tun Abdul Razak. Dasar yang dibuat oleh beliau antaranya ialah dengan menjadikan bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama dalam sistem pendidikan. Sebenarnya, hal ini telah dipersetujui untuk dilakukan di setiap sekolah kecuali di sekolah jenis kebangsaan. Selain di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, ianya juga dikuatkuasakan kepada semua institusi pendidikan di Malaysia.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka atau dikenali sebagai DBP ialah satu badan yang ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. DBP ini ditubuhkan bukanlah semata-mata untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Malah banyak lagi tujuan dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan. Antara peranannya ialah ejaan dan sebutan bagi setiap perkataan dilakukan. Jawatan kuasa istilah ditubuhkan oleh DBP bagi bekerjasama dalam mengumpul, membentuk dan menyebarluas istilah bahasa Melayu dalam bidang sains bersama dengan institusi pengajian tinggi awam. Dan yang kedua, badan DBP ini merupakan satu badan yang sesuai dalam mempengaruhi masyarakat di Malaysia supaya dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan lancar. Bahasa pasar dan bahasa raja adalah contoh bahasa yang digunakan dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Jadi, peranan DBP ialah untuk menggalakkan lagi penduduk dalam menggunakan bahasa yang betul. Baiklah, akhir sekali saya akan menerangkan berkenaan dengan kerjasama perantau dan pengantarabangsaan. Bahasa Melayu telah diperkembangkan lagi dengan melaksanakan kerjasama dengan negara serantau sehingga ke peringkat antarabangsa. Terdapat pelbagai ikatan dan kerjasama yang telah dilakukan di peringkat serantau dan antarabangsa. Antaranya ialah di peringkat serantau adalah Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia atau dikenali sebagai MABIM. Malaysia, Indonesia dan Brunei telah membuat keputusan untuk bekerjasama dalam memartabatkan bahasa Melayu pada 4 November 1985. MABIM telah menjadi satu inisiatif negara-negara ASEAN dalam kerjasama kebahasaan. Majlis ini merupakan satu perkara yang penting untuk dilaksanakan kerana ianya dapat memastikan kelancaran komunikasi budaya dan pelbagai bidang ilmu seperti perdagangan, ekonomi dan teknologi. Bagi kerjasama antarabangsa pula adalah bahasa Melayu di Jepun. Terdapat pelbagai negara yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu dan antaranya ialah Jepun. Jepun merupakan antara negara yang terawal dalam mengajar bahasa Melayu Indonesia bermula pada tahun 1925 dan kata-kata ini ialah daripada Alwi 1995. Pelbagai universiti yang mengadakan pengkhususan ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Melayu walaupun mereka tidak mempunyai jabatan khas bagi subjek bahasa Melayu. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Sulhi dan saya akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Dalam subtopik ini, saya akan menerangkan cabaran dan masa depan bahasa Melayu dari aspek pendidikan, ekonomi, pentadbiran kerajaan, kerancuan bahasa di media sosial, percampuran kod, selangor dan juga penerapan elemen hak asasi. Pertama, ialah dari sudut pendidikan. Cabaran yang paling ketara dalam pendidikan ialah penggunaan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik pada tahun 2003. Yang kedua ialah persaingan dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di institusi tinggi. Yang seterusnya ialah menekankan tentang pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu. Dari sudut ekonomi pula, bahasa Melayu semakin direndahkan apabila sektor ekonomi negara mula dikuasai oleh orang luar dan bangsa asing. Yang kedua, kedudukan bahasa Inggeris di negara kita semakin kuat dan sedikit sebanyak mempengaruhi kedudukan bahasa Melayu. Aspek yang ketiga ialah pentadbiran kerajaan. Yang pertama, perlembagaan telah membuat peruntukan yang telah menamatarafkan kedudukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Yang kedua, terdapat golongan yang berpendapat bahawa bahasa Melayu masih kekurangan istilah dan perkataan. Dan yang ketiga, sikap dan tindakan yang kurang tegas oleh kerajaan serta pemimpin. Yang seterusnya ialah aspek kerancuan bahasa di media sosial. Yang pertama, masyarakat mengabaikan bahasa Melayu yang betul. Yang kedua, sistem pesanan ringkas yang merupakan singkatan bagi sesuatu perkataan menyebabkan kerosakan pada bahasa Melayu itu sendiri. Aspek yang seterusnya ialah percampuran kod.
Percampuran kod ini boleh menyebabkan kekeliruan bahasa dan boleh menjejaskan pemerolehan bahasa seseorang pelajar. Dan aspek yang berikutnya ialah selanga. Selanga ini ialah ungkapan yang tidak tergolong dalam bahasa baku. Penggunaan selanga yang tidak terkawal dalam media sosial akan merendahkan nilai bahasa Melayu itu sendiri. Contoh perkataan selanga seperti makasih yang bermaksud terima kasih. Yang seterusnya ialah apa khabar, iaitu bermaksud apa khabar, dan juga lambat bermaksud lambat. Ialah aspek penerapan elemen hak asasi. Asas utama bagi masyarakat Melayu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ialah budaya dan bahasa. Kekurangan penggunaan bahasa Melayu, khususnya kaum Cina, India dan segelintir orang Melayu lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris. Yang ketiga, perkara ini perlu dititik beratkan supaya bahasa Melayu tidak dipinggirkan dan ditelan arus zaman. Seterusnya ialah aspek masa depan bahasa Melayu. Terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya ialah yang pertama, merealisasikan konsep kedua-bahasaan. Yang kedua, bahasa Melayu dalam pentadbiran awam. Yang ketiga ialah penerbitan buku, bahan bacaan, seni lagu serta kandungan digital menggunakan bahasa Melayu. Kesimpulannya, perkembangan bahasa Melayu itu sendiri menunjukkan betapa pentingnya bahasa Melayu terhadap tanah air, sehingga kan tokoh-tokoh terdahulu sanggup berjuang apa sahaja demi mempertabatkan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan masyarakat kini adalah sangat penting kerana bahasa melambangkan identiti sesebuah bangsa. Oleh itu, setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dalam usaha mempertabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini akan sentiasa kekal menjadi warisan yang terpelihara dan tidak ditenggelami arus zaman dan musnah dek kemajuan.